Hadis yang ke-10, ini dia ada kaitan dengan hadis tadi, yaitu majoriti penduduk neraka. Siapa majoritinya yang duduk di dalam neraka? An Ibn Abbas wa Imran bin al-Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa? Aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan di dalam Isra Mi'raj telah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perkara-perkara yang ghaib, termasuk di antaranya keadaan di syurga dan keadaan di neraka. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga, beliau melihat kebanyakan penghuni syurga itu adalah dari kalangan orang-orang yang fakir. Tengok tuan-tuan, penghuni syurga ni ramai apa dia? Orang yang fakir. Fakir ni dengan miskin apa beza? Fakir ni, dia contoh begini, dia cari makan pada waktu pagi, maka makanan itu cukup untuk dimakan pada waktu pagi. Orang miskin, dia cari makan pada waktu pagi, boleh cover lagi makan tengah hari, makan petang, makan malam. Itu orang miskin. Kalau orang fakir ni, kalau dia cari pagi, itulah makanan itu pagi. Kalau tengah hari cari lagi, petang cari lagi, malam cari lagi. Itu fakir. Kan? Jadi orang bilang fakir ni lagi dahsyatlah daripada miskin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara doa dia apa dia? Nabi, dia kata apa, jadikan aku seorang yang fakir ataupun miskin, dan jadikanlah aku orang yang menyukai orang fakir dan miskin. Itu di antara doa Nabi tu. Dia tu sendiri. Masya Allah. Apa hikmah doa tu? Pertama, melihat kebanyakan ahli syurga itu di kalangan orang-orang yang fakir. Itulah tuan-tuan, kita ni banyak dah nikmat Allah bagi kepada kita. Kita jangan kata cari makan pagi untuk boleh makan pagi ataupun cover pada hari ini saja. Tidak. Kita kalau boleh makanan tuan-tuan, boleh cover lah seminggu. Lebih daripada tu lagi. Istilah kita sekarang ni bergaji, bahkan bergaji. Kadang-kadang gaji tu bolehlah orang bilang cover 2-3 hari kan. Ataupun ada orang juga bergaji tidak luak, orang bilang tidak habis lah. Itu maknanya nikmat yang terlalu banyak kepada kita. Namun nikmat tetap nikmat. Tapi bagaimana nikmat itu boleh membawa kita ke syurga? Dan
fakir miskin itu pun boleh bawa ke syurga. Hatta Nabi sebut orang fakir ini lebih ramai di dalam syurga. Bagaimana? Maknanya jalan menuju syurga ni tuan-tuan, siapapun kita boleh pergi. Itu maknanya maha adilnya Allah Ta'ala. Orang nak tuju ke syurga, siapapun kita boleh. Berpeluang. Berpeluang. Orang apapun kedudukan dia, kaya, miskin, fakir, berpeluang masuk ke dalam syurga. Orang yang berkedudukan, orang yang paling atas kah, tengah kah, paling rendah kah kedudukan, berpeluang masuk ke syurga. Kita semua ni ada peluang. Istilah dia apa dia? Calon lah. Calon ahli syurga, calon ahli neraka. Dua-dua ada peluang. Dua-dua ada peluang. Kita tiada jaminan. Nabi tiada menjamin kita ke semua ini untuk masuk syurga. Kecuali ada beberapa individu, para sahabat dan sebagainya yang Nabi jamin secara direct masuk dalam syurga. Tapi kita tiada jaminan. Kita lah tuan, kita ni tiada jaminan. Namun Nabi memberikan petunjuk bahawa kebanyakan ahli syurga itu adalah fakir. Tuan-tuan, walaupun nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak dan tidaklah menjadikan kita ni status sebagai seorang yang fakir, namun nikmat yang kita ada ini kita berkongsi kepada orang-orang fakir miskin. Bila berkongsi, kita ni ada sifat mengasihi kepada orang fakir, kepada orang miskin. Mungkin asbab itu juga mereka ini di antara orang yang mampu menarik kita ke dalam syurga nanti. Mana tahu kan? Bila kita nampak begitu tuan-tuan, Allah, itulah Nabi berdoa, jadikanlah aku ini orang yang menyukai kepada golongan fakir miskin. Sebab bagi diri Nabi tak ada masalah lah kumpul masuk syurga. Tapi Nabi nak ajar kepada kita, bila kita mengasihi golongan ini, tuan-tuan, tidak mustahil mereka ini mampu menarik kita masuk ke dalam syurga. Cuba kita tengok jiran-jiran kita, ada adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang terjejas kerana pandemik, kan? Mereka hidup mereka sukar dan sebagainya. Jenguk-jenguk tuan-tuan, dan kita dapat membantu semampunya lah, ikut kemampuan kita. Beliau melihat kebanyakan penghuni syurga itu adalah dari kalangan orang yang fakir. Ini disebabkan sewaktu mereka berada di dunia dahulu, mereka banyak berkesempatan untuk beribadah. Fakir ni pun ada syarat dia juga. Orang fakir ni fakir yang bukan lalai kepada Allah, tetapi fakir mereka ini kekurangan nikmat yang Allah berikan ini, kekurangan itu menambah daripada satu segi, yaitu bertambah amal taat mereka kepada Allah. Mungkin kita yang bukan fakir ini nikmat terlalu banyak, tapi kita disibukkan dengan nikmat itu.
mengatur harta, mengurus pelbagai nak diurus, sehingga lupa kepada Allah. Tapi orang fakir ni, dia tidak diberikan nikmat itu. Tak diberikan nikmat itu. Tapi dia tidak lupa. Dia tidak lupa kepada Allah. Bahkan kurangnya dia menikmati tidak seperti mana orang lain menikmati, tetapi dia bertambah amal ibadatnya kepada Allah. Bukan fakir semata-mata fakir ibadah, tapi hakikatnya mereka fakir pada nikmat, kelebihan, kekayaan itu tiada pada mereka, tapi mereka sebenarnya kaya dari segi sudut amal ibadah. Susah juga kita mau jumpa kan orang-orang fakir begini nih, susah. Ramai kita jumpa orang yang diuji dengan kefakiran, tapi fakir mereka ini dua-dua, harta tiada, tapi dalam masa yang sama mereka ini tuan-tuan apa dia? Ada yang tak sembahyang, tak solat dan sebagainya. Maknanya dua kali susah lah. Susah kerana Allah Ta'ala tak bagi nikmat. Yang keduanya, mereka bertemu dengan Allah Ta'ala pun susah, sebab mereka ini fakir, tidak, orang kata, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tuan-tuan, kita walau berjumpa dengan orang fakir ni, jangan sangat kita nak biasakan hulur-hulur ni. Boleh kita hulur bantuan apa semua, tapi dalam masa yang sama kita ajar dia dari segi sudut agama. Bantuan antar kita tolong, tapi pun kita juga akan menolong dari segi sudut kefahaman agama. Bagi dia yakin kepada Allah, bagi dia bergantung kepada Allah, bagi dia tunjukkan dia macam mana beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dia merasai sungguh-sungguh kefakiran itu bukan satu beban pada dia, tetapi kefakiran itu adalah anugerah nikmat kepada dia, yang mana Nabi pun sebut kebanyakan ahli syurga adalah orang-orang yang fakir. Jumpa bukan sekadar bagi barang, bukan sekadar bagi duit, tetapi jumpa bagi dia keyakinan kepada Allah. Tunjuki dia apa-apa amal ibadah ataupun syariat yang Islam ajar. Lain halnya dengan orang kaya yang banyak disibukkan dengan menghimpun harta dan disibukkan pula dengan menjaga harta yang telah ada. Ingat, orang kaya ni senang, susah pun ada juga. Kalau kaya, terlalu kaya, aset pun banyak, pening kepala dia muatur juga itu kan. Kita ni yang tak kaya ni beranggapan ni bagusnya kalau aku kaya kan, macam si anu. Relief dia dah pergi melancong, pergi mana-mana. Kita dah tahu dia tu. Dia pun sedang memikir macam mana nak atur harta dia tu. Kadang-kadang orang pun diuji juga. Ujian orang padan dengan orang. Tuan-tuan, kalau kita lihat tu kata rezeki kan, rezeki. Apa dia pepatah Melayu sebut? Besar gajinya, besar juga keraknya. Gitu kan? Besar gajinya, besar juga keraknya. Kalau kecil gajinya, kecil juga keraknya. Orang kalau merasai keadaan ini, memang begitulah hakikatnya. Kadang orang yang bergaji kecil, tuan-tuan, dan orang yang bergaji besar ni, barakah tak barakah itu bezanya. Barakah tak barakah itu bezanya. Orang bergaji kecil ada berkatnya, orang bergaji besar pun ada berkatnya, itu ada persamaan. Jadi soal rezeki ini Allah sudah atur cantik dan sesuai untuk kita. Itu selalu orang ungkapkan. Kadang-kadang kita mengejar kemahuan kita,
Tapi pada hakikatnya Allah memberi apa yang kita perlu. Faham tak? Kita mahu ni macam-macam. Aku mau ini, aku mau yang ni, aku mau ini. Tapi apa yang Allah beri itu sebenarnya yang kamu perlu. Adapun kemahuan kita hanya kemahuan. Mau ini macam-macam. Tapi hakikatnya Allah hanya bagi apa yang kamu perlu. Nah, mereka menghabiskan waktu untuk mengejar dunia yang diangan-angankan, sehingga mereka dikejutkan oleh kematian sebelum berkesempatan berbuat amal ibadah. Mereka akan menyesal di saat yang tidak berguna lagi penyesalan. Sibuk dengan mengurus harta dunia sehingga lupa ibadah. Tak salah nak jadi kaya ni, tak salah. Agama kita pun tak melarang kalau kita ni menjadi kaya raya. Baik sebenarnya, tetapi biar kita kaya yang beri manfaat kepada orang. Macam baru-baru ni kan Maidin tu kan viral. Ada statement dia, apabila Maidin di Shah Alam tu pun terlibat dengan banjir, ada orang pecah masuk ambil barang-barang. Dia keluarkan statement, dia kata dia tidak menyokong perangai orang yang mencuri. Cuma dia kata dia halalkan sekiranya dia halalkan, maksudnya begitulah, dia halalkan mereka-mereka yang ambil dalam keadaan darurat dan juga terpaksa, dia bilang. Lebih kurang begitulah, dihalalkan. Tapi yang peliknya, komputer pun kena ambil, laptop pun kena ambil, semua kena ambil, tuan-tuan. Oh, ini darurat apa begitu tu kan? Itu ujian bagi mereka. Namun sifat dia menghalalkan apa-apa yang diambil dengan sebab darurat dan terpaksa itu dihalalkan. Yang kita faham, kalau bukan darurat, kalau bukan kerana terpaksa hidup, kelangsungan hidup masa itu, dihalalkan tidak? Faham itu makna dia kan? Jadi maknanya apa? Dia menunjukkan bahawa tak salah nak jadi kaya, tapi kaya kita yang boleh dinikmati orang di sekeliling kita, yang kita boleh beri manfaat kepada orang lain. Sifat sedekah, orang kaya ni lebihnya dia boleh bersedekah. Tapi kalau orang kaya yang tidak mampu untuk bersedekah, ini satu cubaan dan fitnah terbesar pada dia. Itu ujian. Dan apabila Nabi SAW pergi ke dalam neraka, maka beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada kalangan perempuan. Ini disebabkan banyaknya orang perempuan yang tidak menunaikan hak suami. Tidak ada orang perempuan kita sini kan? Kalau ada bagus ni dengar. Sebab Nabi juga memberitahu bahawa syurga bagi seorang isteri itu iaitu ada pada redha suami. Itulah tuan-tuan, bab suami isteri ni, hak suami ada, hak isteri ada. Akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, kita melihat kadang isteri ni sudah meninggalkan hak suaminya. Ataupun kita melihat ramai perempuan yang akhir-akhir zaman ni, zaman kita lah, kita melihat orang bilang sudah hilang karakter dia sebagai seorang isteri yang sebenar-benar isteri, yang dia melihat suaminya itu adalah syurga untuk dia. Hilang tuan-tuan. Kadang suami pesan jangan keluarlah, keluar juga. Tak keluar pun tuan-tuan, isteri ini
Kalau di Facebook, kalau di media sosial, lebih galak lah orang bilang. Kan? Suami pesan jangan buat juga. Dia tak keluar rumah. Tapi tuan-tuan, melalui Facebook, melalui medsos ni, dia pergi merata-rata. Dalam keadaan sama juga, mendedahkan aurat, menunjukkan aurat Allah. Itu kita risau. Kita risau tuan-tuan. Mereka tidak berterima kasih di atas pemberian suami dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Bukan itulah sebut tadi, bukan setakat di rumah. Sekarang isteri ni tanpa keluar rumah pun sudah pergi ke mana-mana. Ini bukan cerita-cerita ada ilmu ke apa, tidak ada. Keadaan kita yang ada medsos, media sosial, tak perlu dia luar rumah, tak perlu. Letak saja kamera depan, letak saja handphone depan, ada internet, masuk Facebook, tekan butang live, pop dia live. Ketika itu aurat terdedah. Ketika itu lahir live secara ni, maki hamun, cakap tak baik dan sebagainya. Tuan-tuan, suami ada. Kadang-kadang suami pun tak mampu kawal dah. Macam mana nak mendapat redha suami? Macam mana nak kata syurga yang datangnya daripada suami? Tapi macam mana pula kalau suaminya pun sama juga? 2 kali 5, 5 kali 2. Inilah akhir zaman. Inilah akhir zaman tuan-tuan. Maknanya suami pun jahil, tidak mahu memimpin isteri untuk jalan ke syurga. Ini lagi dah. Kita tuan-tuan bila sebut begini sensitif ni. Bila kita tegur begini tuan-tuan, banyak orang akan melenting. Allah dia kata berasa suci. Itulah selalu kita dengar-dengar begitu. Bila orang menegur, tak kiralah para asatizah, para agamawan, orang-orang biasa, bila menegur tuan-tuan, kita memperingatkan hak isteri, hak suami, kan? Apa yang berlaku di media sosial dan sebagainya. Bila kita sebut, bila kita tegur, benda tu salah. Tuan-tuan, siaplah orang yang menegur tu. Macam-macam hujah tu. Dia kata merasa suci, kan? Kubur asing-asing, dia bilang bukan sama. Macam itu keadaannya. Akhir zaman begitu. Ni kalau dengar pula hadis ni tuan-tuan, kita baca, kita hurai, ada orang tak setuju ni. Mereka tidak berterima kasih mereka banyak yang tidak menutup aurat daripada orang yang bukan mahram, dan banyak pula di kalangan mereka yang keluar dari rumahnya dengan bermacam-macam perhiasan dan persolekan. Ialah di rumah kalau tidak mandi sehari semalam, dia okey saja. Tapi bila keluar rumah, dia bersolek, dia bermakeup. Nak tunggu saja pun sejam 2 jam. Lepas tu keluar bersolek, bermakeup. Masya Allah. Kalau mau pergi ofis contohnya, berwangi-wangian, bersolek apa semua. Tapi di rumah tuan-tuan, kalau pakai baju kelawar pagi tu, sampai ke malam bah. Sepatutnya cantikmu di luar itu melebihi cantikmu dalam rumah. Cantik dalam rumah melebihi cantiknya di luar rumah. Kalau kau bermakeup di luar rumah, dalam rumah lebih daripada tu lagi. Barulah suami pun senyum, kan? Hak suami tertunai. Hari ini ramai tuan-tuan, itulah hakikatnya.
Ini disebut ni terjadi zaman kita, inilah yang jadinya. Seperti memakai minyak wangi dan membiarkan bau wangi itu dicium oleh orang yang bukan mahramnya. Macam-macam tuan-tuan. Kadang kita naik satu lift, Allah, wanginya orang ni. Kan? Tak boleh. Apa hukum orang perempuan berwangi-wangian? Harus
Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita sebutkan dalam hadis ini yang Nabi bagi petunjuk bahawa majoriti ahli syurga itu di kalangan para fakir dan majoriti ahli neraka itu adalah di kalangan wanita. Kita kena beringat mudah-mudahan insya-Allah kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang dihimpunkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga bersama dengan ahli keluarga kita insya-Allah. Ya, sekadar itu sahaja. Kita akan sambung pada hadis yang ke-11. Dosa kecil jangan dianggap ringan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan jumpa kan. Ada soalan? Tiada soalan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bukan dengan bacaan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.